Tu belajar di Pakistan. 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 Oh, boleh cakap Urdu kan? Urdu bol sakta hu. Bol sakta hu. Saya boleh cakap Urdu. Boleh cakap Urdu. Hindi sama lah ini. Siapa ustaz dan apa siapa ustaz dulu di dalam Parti Islam Malaysia? Silakan ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang hadir, sama ada penonton ataupun yang hadir dekat dewan kita pada malam ni. Alhamdulillah, kawan-kawan semua kan. Okey, permulaannya Ustaz Samsul pun ada Alhamdulillah, dia telah menjadi imam kita pada malam ni selepas dia bersara daripada adun. Take over balik jawatan imam dia. InsyaAllah. Okey, saya ni nama Wan Ji bin Husain lah. Saya rasa ramai orang dah kenal, tapi ada juga yang tak kenal lah. Jadi walaupun ramai, rupa-rupanya lagi ramai tak kenal. Dan saya ni kalau segi asalnya orang Kelantan lah. Dilahirkan di Pasir Mak, Kelantan, tapi dibesarkan di Selangor. Belajar di Selangor, di Sungai Buloh daripada kecil sampai menengah. Lepas tu belajar di Kelantan juga, dekat Institut Pendidikan Balarul Mubin, Pasir Mak, Kelantan. Lepas tu Pondok Lubuk Tapal. Lepas tu belajar di Pakistan. 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 Oh, boleh cakap Urdu kan? Urdu bol sakta hu. Bol sakta hu. Saya boleh cakap Urdu. Boleh cakap Urdu. Hindi sama lah ini. Same, sama je. Dono zaban berabar hai. Dua-dua bahasa ni sama je. Ustaz Tuan Guru Nik Aziz pun juga Pakistan juga kan? Tuan Aziz dia belajar di India dan Pakistan. India dan Pakistan. Saya belajar di Pakistan lah. Lepas tu di Pakistan selama 4 tahun. Kemudian saya pergi ke Al-Azhar, belajar di Mesir. Pulang daripada Azhar, saya semua belajar sekejap dekat UKM, tapi tak sempat habis. Master tu tak sempat habis sebab masa tu ada masalah kewangan. Master. Dalam apa tu masa tu? Kajian syariah Islam juga. Lepas tu masa tu saya berkahwin, baru dapat anak. Jadi sibuk nak cari duit lah, nak baru dilahirkan lah. Last sekali tak pergi kelas. Kena buang universiti UKM sini. Lepas tu bila UMK masa tu baru buka, saya pergi daftar Universiti Kelantan. Universiti Kelantan, saya sambung master sampai habis. Dan sekarang ni saya tengah buat PhD lah kat universiti yang sama. So ustaz ni bukan jalan-jalan tuan-tuan Tengah buat PhD, dah habis master, tengah buat PhD ni. Dah siap dah tesis. Dah siap. Nak tunggu viva. Tajuknya? Tajuk dia adalah pendekatan manhaj kritik matan hadis dalam mengatasi pentafsiran orang teroris terhadap Islam. Degree ustaz dulu bukan dalam hadis kan, dalam usul fiqh kan? Usul fiqh. Tapi PhD ni mau kepada dalam hadis. Dan melihat kepada terorisme. Dua tu lah. Tengok orang teroris, dia tafsir Quran macam mana, lepas tu kita nak counter. Saya mencadangkan metodologi untuk nak counter. Jadi ustaz orang paling sesuai nak cerita pasal topik Khawarij lah ni. Itu last kita cerita lah. So lepas tu ustaz, dalam pengalaman dalam PAS tu mana? Dalam PAS saya aktif. Saya ahli PAS ni lagi lama sebenarnya. Masa belajar di pondok tu dah jadi ahli PAS sebenarnya. Tapi bila balik daripada Azhar, masa tu lah aktif. Saya balik Azhar tahun 2004. 2005 tu dah jadi ahli, dah terlibat dalam PAS secara aktif. Dan saya memegang jawatan dalam PAS ni, yang pertamanya adalah Ketua Ulama Pelapis Dewan Ulama PAS Negeri Selangor. Ketua Ulama Pelapis Dewan Ulama PAS Selangor. Dan yang keduanya adalah AJK Dewan Ulama AJK Lajnah Ulama Pelapis Dewan Ulama PAS Pusat. Okey. Jadi negeri ada pusat. Saya tak faham sebenarnya PAS punya kedudukan yang mana lebih tinggi? Dewan Ulama ke, Majlis Syura ke, Presiden ke? Macam mana ni Ustaz? Boleh terangkan sikit? Dia PAS ni dia ada presiden. Dalam presiden tu dia ada jawatan kuasa PAS Pusat. Okey. Yang dilantik oleh parti. Itu melalui pemilihan parti lah, pemilihan parti ya. Tapi dia ada satu lagi atas daripada presiden, iaitu Mursyidul Am. Mursyidul Am tu dia punya jawatan kuasa tu dia panggil Ahli Majlis Syura. Dan dia mesti ulama. Ustaz dulu berada di Dewan Ulama. Dia macam ni, presiden pasti jadi dewan. Dia ada Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, ada Dewan Ulama. Jadi Dewan Ulama tu dia ada di pusat dan ada negeri-negeri pula. Jadi saya ni di negeri Selangor, Ketua Ulama Pelapis. Maksudnya ulama muda di kalangan ulama-ulama tu. Ulama ni tuan-tuan. Masa tu lepas keluar tu orang tuduh kafir dah. Kan? Dah tak ulama lagi orang dah kata aku macam-macam dah kan. Jadi Dewan Ulama Pelapis tu, saya lah ketua dia. Lepas tu dalam itu negeri. Lepas tu di peringkat pusat pula, Dewan Ulama tu dia ada
ulama pelapis pusat. Saya AJK dia. AJK. Bersama dengan antara lain tu kalau kita tahu Ustaz Khair Muntanazah, masa tu dia ketua, dia orang Johor lah. Tu rasa yang popular lah. Itu pun ramai orang tak kenal kan. Dia menantu Tok Jadi menantu Tok Jadi Ustaz Zaharuddin pada masa tu dia dia fellow kajian Majlis Syura Ulama. Dia ketua, saya timbalan dia. I see. Dia maksudnya presiden, dia ada Majlis Syura. Majlis Syura tu ada Majlis Syura, lepas tu dia ada fellow kajian dalam tu. Fellow kajian dalam Majlis Syura dan dilantik daripada ulama pelapis Dewan Ulama Pusat. Dilantik masuk kat situ. Ketua je Ustaz Zaharuddin Muhammad, saya timbalan dia. I see. Itu jawatan lah. Jawatan di pusat lah. Masa tu. Lepas tu tahun-tahun bila tu agak-agak? Itu dalam sekitar tahun 2006. 2006 masa tu. Lepas tu kalau di peringkat dia tak guna istilah ranting, cabang tak, dia guna istilah cawangan ataupun bahagian kawasan. Kawasan. Jadi masa tu kalau kita tahu ada ahli parlimen Subang. Parlimen Subang kan. Sekarang dah tukar pada Sungai Buloh. Saya kat situlah. Saya ketua pemuda PAS Subang. Ketua pemuda PAS Subang. Sorry, bukan timbalan ketua pemuda. Timbalan ketua pemuda PAS Subang. Masa tu dalam Pakatan Rakyat lagi lah. Masih lagi gabung dengan Pakatan Rakyat. Itulah jawatan dalam PAS lah. Dan kekuatan Ustaz masa tu adalah dalam bidang kajian? Bidang kajian. Saya memang dalam fellow kajian Majlis Syura Dewan Ulama bersama dengan Ustaz Zaharuddin Muhammad, menantu Tok Jadi lah. Sebab kekuatan Ustaz ni sebenarnya, bagi siapa yang tak kenal Ustaz Wan Ji, saya kenal dia tak kata lama tak lama lah, adalah beliau ni seorang yang memang kekuatan dia dalam kajian. Dia banyak membaca dan dia boleh baca buku dengan banyak dan cepat. Saya ini lepas muka surat ke-30 saya dah boring. Saya tengok buku dia, saya ada nota, saya ada catatan. Sekejap lagi kita akan cerita bab baca buku dalam penjara ni. So dalam PAS tu sendiri pun nampaknya macam kedudukan tu agak tinggi. Tapi kenapa tiba-tiba mengambil keputusan untuk keluar daripada PAS? Tahun bila tu? Ya. Saya ni kalau masuk PAS, ideologi saya ni bukan pure PAS. Ideologi saya ni adalah Nik Abdul Aziz. Fikrahnya adalah fikrah Nik Aziz. Jadi Allahyarham Tun Nik Aziz ni inspirasi saya semasa saya kecil lagi lah. Sehingga kan itulah yang menyebabkan saya pergi belajar di Pakistan, kerana saya tahu Tun Nik Aziz ni belajar di Pakistan. Dan aliran pun belajar di Pakistan ni adalah Deobandi, sebab Tun Nik Aziz ni mengaji Deobandi. Jadi idealisme politik Deobandi. Ustaz Maulana Asri Deobandi kan? Maulana Asri sekali. Maulana Asri tu antara aliran Deobandi lah tu. I see. Jadi bila Allahyarham, semasa Allahyarham Tunku Nik Abdul Aziz masih hidup, memang ada dah pimpinan PKR ajak masuk PKR, tapi saya tak keluar parti. Sebab kita sayang Tunku lah. Masa tu Puan Nurul Izzah beberapa kali ajak masuk, tak masuk. Amiruddin Sari yang sekarang dah jadi Menteri Besar Selangor pun ajak, tak masuk. Lepas tu kalau kita tahu dulu ada seorang sesuatu akhbar pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pak Khalid. Pak Khalid Jaafar kan, IKD. Itu beberapa kali dia jemput. Menurut cakap dia tu, dia kata Datuk Seri jemput, tapi saya tak nak masuk juga. Apa yang membuatkan dia rasa nak jemput Ustaz sedangkan dia tu Ustaz dalam PAS? Kenapa dia rasa macam Ustaz ni lain sikit? Tak tahu lah. Saya rasa mungkin saya berkawan dengan semua orang. Saya PAS, tapi saya boleh berkawan dengan orang PKR, saya boleh berkawan dengan orang DAP, saya boleh berkawan dengan orang UMNO. Saya tak ada masalah buat kawan. Sebab saya punya prinsip simple dia. Kita mungkin bergaduh politik, tapi ukhuwah kita tak pernah putus. Itu prinsip saya lah. Jadi kita tengok bergaduh dalam Facebook, tapi lepas tu minum teh sama-sama, tak ada masalah apa pun. Saya boleh gurau apa kan. Jadi mungkin disebabkan saya banyak bersama dengan kawan-kawan dalam PKR pada masa tu, anak-anak muda ni, dan kita sering berwacana, berbincang isu-isu. Dan mungkin spesialis saya ni lebih kepada usul fiqah, mengaji dalam bidang agama. Jadi banyak saya lontar perkara-perkara yang melibatkan agama yang diorang tak boleh bincang. Jadi mungkin disebabkan itulah kot yang menyebabkan saya banyak kawan-kawan daripada PKR, anak muda pada masa tu, yang menyebabkan saya dijemput untuk masuk dalam PKR. Dan mungkin juga nak menguatkan bahagian agama PKR semua. Sebab pada masa tu kalau kita ingat, PKR ni tak ada tokoh agama yang ke depan pada masa tu. Bukan tak ada tokoh agama, ada yang ke depan. Kalau bila timbul isu-isu debate, saya pergi debat. Sebab saya ni ada kegilaan lah, suka menghadap orang, konfront direct. Kalau orang tak puas hati, pergi konfront ni, kau ada masalah apa, argument kau apa, aku nak jawab hujah kau, lepas tu kau tolong jawab hujah aku. Tu betul. Di YouTube boleh tengok perdebatan Ustaz Wan Ji dan Ustaz Salman Ali berkenaan dengan isu rejam. Dan lepas saya tengok debat tu, saya berfikir termenung seminggu juga sebab saya ada pendapat yang dah ada dalam kepala otak kita. Tiba-tiba Ustaz Wan Ji bawa satu pandangan yang begini, jadi buatkan saya berfikir. Dan itu yang kita nak dalam masyarakat sebenarnya.
Baik, dan lepas itu bekerja dengan Lim Guan Eng di Penang. Ke mana? Bukan bawah Lim Guan Eng, bawah kerajaan Pulau Pinang. Dia jawatan kerajaan tau. Orang salah tangkap. Saja je saya cancing tu. Tiba-tiba ada, kalau ingat balik, Presiden ISMA pada masa tu, Amiruddin tu kan. Amiruddin. Dalam Astro Al-Hijrah, Al-Hijrah. Dia pergi provoke saya, dia kata saya ni mufti DAP. Sejak bila aku masuk DAP? Aku tak pernah masuk DAP pun. Kan? Bahkan beberapa pandangan-pandangan DAP tu saya cukup tak setujulah. Tetapi yang saya duduk kat Pulau Pinang tu, saya bekerja atas jawatan lantikan PKR dalam kerajaan. Sebab dia ada jawatan kerajaan, satu lagi jawatan lantikan parti kan. Lantikan politik kan. Lantikan politik dia panggil. Saya duduk kat situ lah, bawah kerajaan Pulau Pinang, Esko Penerangan. Kan? Jadi bawah situ lah. Cuma kaedah Pulau Pinang ni, kalau kau pegang satu jawatan, kau kena angkat sumpah. Kaedah dia dah. Terasa pusat pun macam tu. Dia angkat sumpah. Kalau sebelum ni semua angkat sumpah, tapi bila nama Wan Ji tu angkat sumpah tu jadi hal tu. Kan? Dan saya pun tak tahu apa yang nak sangat orang ambil jadikan saya punya statement tu sebagai isu kan. Mungkin dia nak shoot lah point politik ni kan. Masa tu 2012, 13. Ya kot. Lebih kurang. Pilihan raya ke-14 sebelum. 13 lah. Sebelum ke 13. Pilihan raya 14. Saya duduk kat Pulau Pinang pun tak lama, sekadar 7 bulan je. Dan bidang kerja masa tu? Bidang kerjanya media. Media lah. Media, fokus pada media lah. So, okey, habis dekat situ kita kata pengalaman Ustaz dalam PAS, jadi orang PAS tak boleh nak kata apa lah. Yang mana budak-budak baru nak up sunat laser ni, tak boleh nak kata lah. Ustaz punya pengalaman lagi tinggi kan. Dewan Ulama Pemuda pula tu kan. Itu ketua pemuda PAS masa tu, Timbalan Ketua PAS Subang. Dan pengalaman di dalam parti politik dan sebagainya. Baik.